Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Kitab kalau yang lama ke surat 5 rasanya. Dan yang ketiganya harus. Maknanya barang yang sah dan boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya, seperti bergerak ataupun diam bagi jirim dengan tertentu. Adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu salah satunya, maka iaitu wajib, bukan harus. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dibesarkan kita dengan dapat kemudahan untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, disedarkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu agama ni. Alhamdulillah, khasnya disedarkan kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Dengan itu boleh ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan dapat kecintaan dan kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita nak mengikuti dia, mencontohi dia, perjalanan zahir dia dan batin dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, nisbah apa yang kita nak sambung belajar ni, kita duk bicara hukum akal lagi. Yang hukum akal ni ada 3 perbahagian dia. Ada wajib akal, harus akal, wajib akal, mustahil akal, harus akal. Dan kita nak belajar hukum akal ni, pasal akal ialah antara anugerah besar Allah Ta'ala kepada kita. Dengan ada akal ni lah diwajibkan kita dan ditaklifkan atas kita syarak. Orang tak berakal, tak ditaklif pada dia untuk solat, untuk puasa, haji. Tak wajib pada dia. Pasal apa? Pasal dengan tak ada akal, tak ada keupayaan dia untuk memahami syarak, nak patuh syarak. Tak ada. Satu akal adalah benda besar dan dia merupakan prasyarat untuk dikenakan taklif. Satu orang gila, orang OKU yang tahap 4 yang memang dia duduk alam dia. Dia tak pernah macam duduk alam kita. Bahkan dia hayal dengan keadaan dia, lebih kurang begitu kot bahasanya. OKU macam tu, tak ada taklif. Ada pun orang yang berakal macam kita ni, selagi waras, apatah lagi sampai seruan Nabi Rasul macam mana kita dah belajar lepas, apatah lagi duduk dalam masyarakat Melayu, Islam, keliling kita oleh ulama, tutup guru, orang-orang ilmuwan dalam agama Islam ni, wajib atas kita dikenakan pentaklifan syarak. Atas kita duduk bicara ni untuk ilmu, dan besar sekali ilmu kita kena belajar dan ambil berat. Dan merupakan tonggak dan asal ajaran agama kita adalah berakidah. Kerana
Betul akidah, betul segala amalan. Rosak akidah, ditolak semua amalan. Macam mana besarnya solat. Kalau solat betul, diterima semua amalan. Kalau tak ada solat, tak terima segala amalan, itu solat. Solat pun masih hukum amalan. Bahkan kita belajar bab akidah ni, dia ialah bab akidah. Perkara besar sekali. Dia ialah bab i'tiqad. Batil dia, batil lah segala-galanya. Betul dan sahih dia, barulah sahih segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita akidah yang sahih itu melalui proses kita belajar ni. Dan alat untuk mengenal pasti mana akidah sahih tak sahih tu. Di atas sumber kita Quran hadis. Antara alat yang dia akan pakai nanti adalah akal. Satu, pengarang kita begitu gak ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni atau perjalanan Asy'ariyah, Maturidiyah, Salaf dan Khalaf. Antara perkara yang besar nak diperbetulkan pada kita adalah kaedah berfikir. Hukum akal, cara berfikir. Kerana ada isyarat daripada Quran, siapa-siapa yang dia tak menggunakan akal dia dengan sempurna, tak mau dengar pula dan ambil peduli pada apa yang sepatutnya kena ambil peduli, tak mau dengar elok-elok, perhati elok-elok, gunakan akal yang waras untuk menimbang dan menilai mana hak dan batil, yang tu adalah sebab masuk neraka. Quran isyarat, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u aw naqil. Kata Allah Ta'ala suratul Mulk. Kata Allah Ta'ala, kalaulah, ni cerita ahli neraka ni. Ahli neraka ni antara perkataan mereka, bila mereka dihumban masuk neraka nanti, antara kata-kata ahli neraka ni, dia kata, lau kunna nasma'u aw naqil. Kalaulah kami kat dunia dulu, kami dengar elok-elok setiap syarahan, ajaran orang-orang yang berada atas kebenaran ni, aw naqil, ataupun kalau tak dengar pun kami berfikir dengan akal. Nasma'u aw naqil, aw naqilu, ataupun kami ni ada akal, renung, tengok, timbang, ukur, supaya dapat diperhatikan mana hak dan batil itu. Lau nasma'u aw naqilu ma kunna ashabas sa'ir, nescaya kami semua ni tak jadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kalau perhati tu, isyarat Quran tu, antara sebab terhumban masuk neraka pasal apa? Tak ada akal. Macam tu kot bahasanya. Dan juga pasal apa? Pasal tak mau dengar apa yang hak tu. Pasal syarat untuk boleh berfikir, dengar dulu. Dan dengar ni mesti kaedah kita, dengar yang hak. Dan dengar hak dengan berfikir matang, dan kayu ukur dia nanti akal lah. Akal. Itu manusia ni kalau kita tengok, walaupun tengok kanan cerdik dari sudut akademik dia, tapi bila dia tak mau dengar dan tak mau berakal betul-betul, walaupun pengetahuan akademik dia tinggi, boleh dengan bahasa gitu, tinggi tu, tak kira lah apa ijazah, master, PhD apa kan. Tapi dalam bab ketuhanan masih macam tak berakal. Khasnya sebut kafir lah. PhD, orang kafir ada PhD. Kita pun tak ada PhD. Tapi sembah tokoh. Contohlah. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah. Bodoh sikit ke bodohnya? Kasar sikit lah sebut bodoh-bodoh ni. Tapi memang bodoh, takkan nak kata cerdik. Mungkin dia punya kecerdikan dari sudut akademik memang tak boleh kita nafikan. Kita pun tak sampai tahap dia. Dia punya matematik ke, geografi ke, apa-apalah ilmu yang dia pakar tu. Bahagian engineering ke, memang cerdik. Tapi walaupun cerdik dalam bab tu, rupanya ada benda yang sangat asas daripada tu, dia tak cerdik. Dia tak mengenal kepada siapa untuk kita rasa berhajat. Yang Nabi dan Rasul orang Ta'ala hantar, dan sekarang ni Nabi Rasul walaupun dah tak ada, masih ada pewaris Nabi, mengajar supaya kita boleh berfikir dengan cara yang waras. Tapi dia tak ambil apa ajaran Nabi dan Rasul yang daripada pewaris Nabi Rasul ni. Atas kita bicara agama Islam sendiri. Bahkan dalam agama Islam pun, walaupun dah Islam, masih lagi ada yang masih tak berakal lagi. Ada yang masih lagi terikut dengan firqah-firqah, kumpulan-kumpulan, puak-puak, apa lagi ya?
grup yang penin Wahabi bahasa itu. Ada yang ikut Wahabi, ada yang dakwa dia salafi, padahal bukan salaf pun. Ada yang mendakwa dia ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah pun. Dia kata dia ni jadi pengikut wali, padahal kuali. Sikit saya guna bahasa-bahasa gitulah kan. Kalau belajar betul-betul, dengar betul-betul daripada sumber yang hak, pasti kita akan dapat kayu ukur yang benar dan lurus untuk memahamkan apa yang sebenar adalah ajaran Islam ni. Pasal ajaran agama Allah Ta'ala ni, agama Islam ni, agama yang kita sedang ada ni, dia tak akan bercanggah punya perjalanan Quran, hadis dengan ukur akal. Dia tak akan bercanggah sama sekali. Agama Islam ni, dia punya ajaran tak akan ada istilah bercanggah. Dia mesti, kalau kita boleh berfikir dengan waras, dengan betul, memang akan tepat, clear, very clear. Cuma kadang-kadang pada dia dah clear, padahal tak clear lagi. Kadang-kadang pada orang yang dia rasa tak clear, padahal kita yang clear, dia tak clear. Okay? Sikitlah saya sebut dengan formula macam tu. Jadi asal kita nak bercara ni, nak sebut ukur akal. Dan kita dah bercara dulu, ukur akal ni ada 3. Wajib, mustahil yang kita nak sambung ni harus. Dan ukur akal tu, bila sebut ukur akal, hakim yang akan menjadi pemutus untuk memutuskan perkara tersebut adalah akal. Kalau hukum syarak, hakim dia adalah Quran hadis yang ditafsirkan, dihuraikan oleh ulama. Yang hukum syarak dia ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan ada hukum adat, dan hukum adat ni hakim dia berdasarkan proses pengulangan. Pisau tajam, hiris kat kulit, luka, berdarah. Jadi, janganlah bermain dengan benda tajam. Kalau bermain tajam, benda bahaya. Kalau bagi anak-anak handset, bahaya tak? Para ulama kita lagi bahaya daripada bagi pisau. Maksudnya bagi pisau dia luka jasad. Tapi kalau bagi handset, dia boleh luka sampai akidah. Bopi bahasa itu. Ni ulama-ulama kita sebut tuan, mereka pandang lebih jauh. Kita kata canggih ada handset. Canggih lah, lagi cepat lingkup daripada tengok TV. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Kalau ada orang akal, dengar elok-elok, perhati elok-elok, macam mana? Angguk ke geleng apa saya sebut? Angguk tak? Ada akal tak ada akal? Itulah sikit kan. Okay, sambil tu saya sebut ukur adat, kebiasaan, proses dah berulang. Dan bila sebut ukur akal ni, dia bukan mata-mata akal yang bahasa Melayu kita sebut tak masuk akal lah apa. Bukan macam tu. Pasal ada disiplin ukur akal ni yang kadang-kadang kita tersalah guna bahasa tak masuk akal tu. Misalnya kalau saya sebut khasnya dalam istilah kita belajar dalam bab-bab akidah ni, bab mukjizat. Mukjizat ni dia bukan tak masuk akal. Dia masuk akal, tapi menyalahi adat. Boleh faham saya sebut? Kadang-kadang kita guna bahasa Melayu yang tu kita kata tak masuk akal. Contoh, kucing bertanduk, masuk akal tak? Kita orang Melayu kata tak masuk akal. Betul? Boleh faham? Sedangkan kebolehan untuk kucing bertanduk ni, dia bukan mustahil akal. Dia akal harus. Cuma mustahil adat. Tentang keupayaan ni pun satu ilmu yang kena belajar, memang kena detail. Pasal yang ni yang bila tak betul, nanti hukum adat dia kata hukum akal dia kata hukum adat. Sebab misal lagi, hukum akal dengan hukum adat. Tuan-tuan biasa tengok ada orang mati masuk kubur, dah hancur, dah reput. Untuk hidup balik, biasa tengok. Tengok tak biasa betul? Satu bila ada Nabi Rasul khasnya tak kita sebut yang ni pasal dalam Quran. Pasal dalam Al-Quran orang Ta'ala hantar Nabi Rasul, dia bukan ajar begitu je, dia ajar supaya kita berfikir dengan akal. Kalau tengok orang yang mati dah reput, dah hancur dah, tak ada hidup balik. Kalau ada orang cerita kata dia, kita ni bila mati nanti, satu hari nanti akan hidup balik. Kalau orang kata ambil bahasa kita sebut, takkan mati bila hidup balik. Isyarat Quran kata macam mana? Ni perkataan orang kafir yang dia tak ada akal. Tak ada akal pasal apa? Pasal dia tak boleh berfikir dengan waras. Pasal hukum adat dia katakan itu hukum akal. Dia kata, Aiza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna labab'uthun aw aba'una al-awwalun. Adakah bila kami dah reput jadi tanah hancur dah ni?
Adakah kami semua akan dibangkit semula? Kata dia. Tok nenek moyang kami dulu pun boleh bangkit semula kan? Ish tu siapa? Pada dia tak masuk akal. Padahal yang tu bukan hukum akal. Yang tu hukum adat. Betul hukum adat. Yang ni lah aziz sekalian, krisis yang berlaku zaman lah ni. Khasnya kalau kita bercara berakidah, perkara yang ni mustahil dalam berakidah hukum akal. Ada kumpulan tertentu, fahaman dia kata boleh. Harus. Kata dia. Saya kita bercara tengok, pasal kita memang nak bicara harus. Jadi kalau ikut dari si kaedah kata orang mati hidup balik ni, dia bukan mustahil akal. Dia mustahil pada adat. Kebiasaan kita duk tengok. Memang orang mati dah hancur, reput. Mana dia hidup balik? Memang tak pernah ada seorang pun. Zaman kita lah ni. Kalau zaman dulu mungkin ada. Yang dia mati hidup balik. Zaman Nabi Musa ada. Zaman Nabi Isa ada. Antara kira Uzair. Cerita dalam Quran. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Allah Ta'ala matikan Nabi Uzair ni 100 tahun. Bukan bagi tidur. Kalau bagi tidur tu asal kafi. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. Allah Ta'ala bagi mati dia. Mati dia. 100 tahun. فَبَعَثَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَهُ. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan dia balik. Dan masa tu dia naik keledai. Macam-macam lah hal cerita tu. Macam mana pun umat dulu ada. Sekarang ni nak tengok orang mati hidup balik, tak ada dah. Jadi kalau tengok proses tu, kalau bahasa kita sebut, tak masuk akal orang mati hidup balik. Tak betul. Kalau kita kata tak masuk akal, maksudnya kita tak kenal hukum akal dengan hukum adat. Yang kalau kita tak faham ni tuan-tuan, kita kalau hidup zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, tengok pecah bulan belah dua tu, kita kata apa? Tak masuk akal bulan boleh belah. Tunjuk je bulan boleh terbelah. Tak masuk akal. Pada kita tak masuk akal. Ada satu malam boleh pergi pada Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram, pergi Masjidil Aqsa, patah balik. Malam tu juga boleh patah balik. Tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Yang tu menyalahi adat. Itu hukum adat tu hukum akal. Boleh saya nak bagi contoh-contoh tu nak supaya kita boleh berfikir yang mana hukum akal, hukum adat. Yang ni pun saya nak sebut gini, tak mana. Yang ni yang menyebabkan berlaku kegelinciran khasnya zaman sekarang kita ni pasal ramai dah orang tak mengaji akidah yang ulama kita ajar dan kepentingan macam mana dan kenapa perlu untuk mengenali hukum akal, hukum adat, hukum syarak ni. Dan kita ambil je ulama ialah proses siap tu supaya apa yang dah diproses siap tu, ambil contoh apa, bagi matang betul-betul. Macam mana nak mengenal pasti mana yang dipanggil hukum akal, hukum adat atau hukum syarak ni. Matang lah tu, insyaAllah kita punya cara berfikir ni betul. Takkan berlaku kesilapan dalam bab fikir pasal ulama kita. Mereka ni dah hidup awal daripada kita. Mereka pun, atau istilahnya hidup awalin. Kita ni akhirin. Umat Nabi Muhammad SAW ni lagi belakang, lagi teruk, lagi hancur. Dari segi kaedah-kaedah berfikir, keupayaan nak mengikut syarak, dia akan makin menjerumuskan mengikut hawa nafsu, ikut syaitan, ikut dajjal. Itu kot bahasa dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan taklah pelihara kita bila duduk dalam majlis macam ni. Jadi lebih baik kita ikut ulama-ulama dulu. Mereka ni dah isyarat kat kita, Islam pun bukan 2-3 hari datang, dah lebih pada 1,200 tahun dan kitab pun kalau nak tengok senarai, Masya Allah, berlambak-lambak. Walaupun ada keupayaan kita nak baca kitab tak apa boleh, tapi masih lagi ada tok guru oleh ulama, para awliya yang mereka ni masih menjelaskan ke kita satu persatu perjalanan agama ni dengan betul dan jelas. Cuma atas kita, adakah kita mencarinya bersungguh-sungguh ataupun tidak. Yang tu yang isyarat Quran tadi, yang Quran cerita antara perkataan orang kafir ni bila masuk dalam neraka sair tu, dia kata lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Kalau kami boleh dengar elok-elok, macam kita mengaji yang lain, dengar elok-elok, pengajian betul-betul, faham betul-betul, dengar daripada siapa ahli dia, faham betul-betul, fikir elok-elok, terpasti tak akan masuk neraka sair punya. Baik, semua dalil tu untuk menunjukkan kata, akal benda besar, benda penting. Pasal ada kumpulan kita dalam masyarakat ni, bila kita syarahkan sesuatu, kata dia ni pakai akal je, ni pakai akal je. Apa maksud, apa pasal dia kata pakai akal? Betul tak payah pakai akal. Agama ni tak payah pakai akal. Betul akal buka kepala lutut. Sikitlah bahasa gitu kan. Saya punya bahasa kasuh je ni lah tuan-tuan. Pasal ada orang dia tak faham prinsip akal ni. Seolah-olah macam Islam ni, dia tak payah pakai akal.
Ayat Quran pakai mentah-mentah, ambil pakai telan aja. Tak. Bab beriman pun dengan Allah Ta'ala pakai akal. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul supaya kita berakal tak mana? Dia bagi mukjizat. Mukjizat ni nak buat apa? Supaya pakai akal. Tak pakai berdasarkan adat, tapi pakai akal. Supaya kita boleh berfikir dengan waras. Antara saya kata pakai akal tu apa? Berlaku pada Nabi Rasul ni mukjizat. Mukjizat ni benda yang menyalahi adat tau. Yang kalau disiplin kita tadi, tak masuk akal, orang yang kalau cara faham dia salah, tentu dia tak akan terima seorang Nabi Rasul pun. Pasal apa? Semuanya ada pada dia menyalahi adat. Nabi Soleh boleh keluar unta pada batu. Macam? Tak masuk akal? Melayu tak masuk akal? Kerajaan kencing, tukar kencing dan hancing, tukar pada kerajaan Islam. Macam? Tak masuk akal? Bukan tak masuk akal. Mustahil pada adatnya tidak lah. Kalau kita subuh tak penuh, jangan kata subuh. Maghrib pun tak penuh macam ni. Maghrib pun tak penuh. Agak-agak boleh tukar dah kerajaan. Susah mah. Iya. Melawak juga. Pasal apa? Kita tengok tu proses adat. Tengok bertukar. Macam mana? Harus berlaku? Bukan mustahil. Boleh faham saya sebut apa? Kenapa harus? Pasal macam mana tuan-tuan nak menilai akal tak akal tu? Mana yang mana mustahil pada akal, mana yang mustahil adat. Yang ni yang keupayaan manusia sekarang dia tak pandai nak menilai tu. Apatah lagi kalau saya sebut pahaman-pahaman Wahabi apa tu lah. Saya pun selalu sebut itu, saya pun sering asak dia orang ni kan. Itu yang 5 barat yang saya duk ajak kelahi, debat lah, muzakarah lah, apa benda lah. Pasal orang yang mulut macam saya ni, kalau tentang Wahabi, dia orang barat sangat lah. Pasal apa? Pasal kita dapat beri satu penjelasan yang melengung kan Emma. Tu. Nanti kita sebut insyaAllah. Hadir sebut tu. Lagi tak baca kitab lah saya. Ya. Yeah. Betul. Yang tu betul. Soalan sikit bertanyakan begini kan. Misalnya contohnya isu misalnya. Ada video saya yang tersebar tu tentang apa? Nabi Adam berdosa. Contoh. Nabi Adam berdosa tak? Tuan jawab dia tak? Nabi maksum. Okay. Kita dah dengar akidah. Kalau kita dah belajar akidah, cantik lah tu saya kata. Ambil ulama' dulu dah karang kitab. Dia dah ajar agak kita prinsip akidah, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab ghaib ni jelas kaedah. Apa yang sepatutnya diambil, tak diambil, betul tak? Jadi Nabi Rasul ni maksum, bila maksum ada dosa tak? Bila tak ada dosa tu maksudnya buat tak benda haram? Benda makruh? Benda khilaf aula? Dia takkan buat. Bila Nabi ni maksum, Nabi buat ni, mesti benda yang dibuat tu, kat kita ni, akan jadi hukum apa dia? Kalau tak wajib, sunat, harus. Mestinya. Mesti. Takkan ada yang bila Nabi buat ni, kalau disebah kat kita, hukum pada dia nanti, ada hukum, haram takkan sama sekali, makruh, khilaf aula pun tak ada. Ada orang kata, Nabi Adam ni buat benda khilaf aula. Yang tu pun dah tergelincir akidah dah. Apatah lagi ada yang kata, konformnya, Nabi Adam dah berdosa, dia bertaubat. Allah terima taubat dia. Nampak? Betul? Boleh faham? Saya sebut. Sepatutnya atas kita bicara hukum akal ni, Nabi Adam berdosa. Mustahil Nabi Adam berdosa. Tak masuk akal Nabi Adam berdosa. Pasal dia Nabi Rasul. Nabi Rasul takkan berdosa. Tu baru betul. Itu jelas akidah tu. Kalau dia kata, Quran kata Nabi Adam berdosa? Nampak? Macam mana tuan-tuan nak jawab? Kalau tuan-tuan tak biasa anji akidah, bertabur akidah tuan. Al-Quran ada apa? Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Al-Quran kan? Derhakalah Nabi Adam, faghawa. Kemudian jadi sesatlah ia. Terjemah word by word. Buka surah apa? Taha. Surah Taha. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ayat Quran. Allah yang kata Nabi Adam sesat. Allah yang kata Nabi Adam buat dosa. Macam. Tuan-tuan pun, betul juga. Takkan Al-Quran tak betul pun. Itulah tuan-tuan mengaji tafsir, tak mengaji akidah.
Ngaji tafsir pula bukan ngaji tafsir sebenarnya. Tuan-tuan mengaji terjemah. Yang ni lah ayat-ayat yang diviralkan oleh satu kumpulan ni. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan kita balik pada Al-Quran dan Hadis. Balik pada Al-Quran dan Hadis. Balik pada Al-Quran dan Hadis. Bohong aja, retorik aja. Dia orang bukan balik pada Al-Quran dan Hadis. Kalau balik dari Al-Quran dan Hadis, yang ulama kita dah buat kesimpulan Quran Hadis ni, balik pada akidah, fiqh, tasawuf. Itu balik pada Quran dan Hadis. Yang ulama kita dah murnikan semua dah. Tauhid, fiqh, tasawuf tu. Ayat dia orang baliklah pada Quran dan Hadis. Baliklah Quran dan Hadis. Bohong aja. Sebenarnya dia bukan balik pada Quran dan Hadis. Dia hanya balik pada terjemah Al-Quran dan Hadis. Terjemah Al-Quran dan Hadis. Dengar elok-elok. Tu yang dia boleh kata Nabi Adam pun sesat. Nabi Adam pun berdosa. Nabi Adam diwaswaskan oleh syaitan. Pasal apa? Dia tak faham akidah. Dia tak faham macam mana nak selesaikan ayat-ayat Quran. Yang tang ni sebut macam ni, yang ni sebut macam ni. Dia tak boleh selesaikan semua isi Al-Quran tu. Macam mana nak buat kesimpulan? Dia hanya tengok satu sudut kecil. Ayat Quran ni. Dia kata baliklah pada Quran. Quran kata macam ni. Kau baru tengok satu ayat Quran. Kau tak tengok ayat Quran lain. Bahkan kisah Nabi Adam pun. Bukan satu tempat dalam Quran. Ni sebut tang ni, ni sebut tang ni, ni sebut tang ni. Tu kisah Nabi Adam. Pula tu. Syaitan pula. Syaitan macam mana keupayaan syaitan. Dia boleh hasut siapa. Boleh rosakkan siapa. Dia boleh wawaskan siapa. Siapa yang Allah Ta'ala pelihara. Siapa yang tak dapat peliharaan daripada Allah Ta'ala. Ayat Quran tang ni, tang ni, tang ni. Macam mana nak selesaikan tu. Supaya cerita semua Nabi-Nabi dan Rasul ni murni. Macam mana sampai kita boleh kata mustahil Nabi Adam buat dosa. Mustahil Nabi Adam buat salah. Kalau ada pun dalam Quran, macam mana nak selesaikan dia? Itu yang ulama ada bagi panduan. Kaedah kita. Pasal apa? Mustahil mereka buat dosa. Dengan hukum akal ni. Mustahil buat dosa. Walaupun ayat Quran sebut. Pasal bercanggah dengan ayat Quran lain. Al-Quran tak bercanggah punya. Bila tak bercanggah, macam mana? Keluar kaedah-kaedah ulama kita ajar. Dia kata apa? Yang ni dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contoh. Saya nak syarah tu agak panjang. Cuma di atas sepuang kata tadi, sepatutnya kita kata Nabi Adam berdosa. Mustahil Nabi Adam berdosa. Tak masuk akal Nabi Adam berdosa. Fawaswasalahum syaitan. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam dan Siti Hawa. Disebab syaitan buat kerja was-was dia. Tapi adakah Nabi Adam termakan was-was yang dilontarkan oleh syaitan? Mustahil diwaswaskan oleh syaitan. Pasal apa? Nabi Adam, Nabi Rasul, maksum. Dia tak akan dapat diganggu oleh iblis syaitan. Quran isyarat jana inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku, kata Allah Ta'ala, takkan ada atas iblis syaitan ni. Syaitan, iblis dan tentera dia, ada sebarang keupayaan untuk mengganggu gugat siapa? Ibadi, hamba-hamba aku ni. Siapa hamba Allah Ta'ala? Siapa? Isyarah oleh ulama tafsir, maksud ibadi itu adalah anbiya wal mursalin. Nabi-nabi dan rasul. Ayat Quran ni, yang tu yang ulama kita syarah sampai kaedah dia apa? Mustahil Nabi Rasul buat dosa. Satu kalau ada orang kata Nabi Adam ni buat dosa, makan buah khuldi, waktu dia bertobat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Yang ni kita kata mustahil. Cerita ni macam tak betul je. Kalau orang mengaji akidah. Orang tak mengaji akidah, kata dia, Al-Quran yang kata Nabi Adam berdosa. Tuan-tuan dengar elok-elok saya sebut. Satu, kaedah dia, dengar, faham betul-betul, kau mengaji daripada orang yang betul, kau akan dapat faham yang betul. Kalau tuan-tuan dengar juga, tapi tuan-tuan tak dengar daripada orang yang betul, akidah dia pun tak betul, bab ketuhanan pun tak betul, tuan-tuan dengar dia cerita bab Nabi Rasul, habis semua civil, semua tak betul. Bab Tuhan tak betul, bab Rasul tak betul, bab amalan tak betul, bab fiqh tak betul, bab tasawuf tak betul, sambut Maulid Rasul pun tak betul. Esok Isra Mi'raj tak betul lah Isra Mi'raj. Dia akan jadi fahaman macam tu. Pasal apa? Pasal berguru dengan orang yang tak betul. Baik. Jadi asal kita bicara sikit ni, dengan apa yang kita nak sambung belajar ni, pasal nak bicara hukum akal. Dan saya nak menunjukkan kepentingan hukum akal, beza hukum akal, hukum adat. Pasal dia ialah benda yang sangat besar. Tambah zaman ni saya kata, dah jadi macam satu bala bencana lah dalam masyarakat kita. Dalam bab mengenal hukum akal dengan hukum adat ni, ada manusia yang sampai dia jadi bengong langsung. Bengong langsung. Benda yang mustahil pada Allah Ta'ala, dia kata harus. Benda yang tak masuk akal, dia kata masuk akal. Susah.
kita sampai tak tahu nak kata apa dah. Yang tu kot bahasanya. Minta hidayat je. Hujah bagi hujah dah. Dah bagi penjelasan dah. Kalau bagi dalil tu, bagi dalil lah. Tapi masih berkeras di atas fahaman yang sesat dan salah tu. Jadi orang macam ni, dia kan perlu dalil lah. Dia perlu hidayat. Dia doa je lah kat dia banyak-banyak. Okey. Itu sikit lah ke sana. Baik, yang ketiganya, atas kita nak bicara hukum akal ni, harus. Bahagian ketiga hukum akal adalah harus. Baik, dari segi tarif, macam ni, masuk harus. Dia adalah barang yang sah dan boleh diterima oleh akal, adanya atau tiadanya. Tarif kita macam ni ya. Ma yasihu, ma yutasawwaru fil aqli, wujudu wa adamuhu. Benda yang boleh sah untuk akal menerima kenyataan, boleh jadi ada dan tiada dia. Yang ni kata hukum akal. Tarif memang terlalu mudah sangat. Mudah-mudah pun, tapi dia ada prinsip besar. Tu saya kata, walaupun mudah, tu macam mana kita supaya boleh berfikir dengan waras dan betul. Tu tengok apa yang ulama' dah syarah hak kita. Baik, kita tengok contoh dia beri, hukum akal. Tengok, kita boleh ada akal, tak ada akal. Pasal hukum akal ni, banyak perkara keliling kita. Dia ada istilah hukum akal, ada hukum adat. Tengok, dia bagi kita menilai tau. Seperti kata dia, bergerak atau diam bagi jirim. Bahasa jirim ni mudah makhluk lah. Sedang kod jirim saya nak bagi uraian nanti. Ada ke depan pelajaran kita, ke depan saya cerita banyak. InsyaAllah. Makhluk ni dua keadaannya ada. Sama ada gerak ataupun diam. Betul? Kalau kita tengok yang zahir yang kita boleh tengok ni. Ada keliling kita, ada benda bergerak, ada benda tak bergerak. Betul? Kipas ni diam. Boleh tak dia bergerak? Boleh. Boleh tak dia diam? Boleh. Bila boleh bergerak, boleh diam ni? Dalam masa yang berasingan. Saya dia satu benda. Dalam masa yang sama, dia gerak dan diam boleh tak? Power pegang kepala. Nampak? Memang dia boleh gerak, dia boleh diam. Bila dia boleh gerak, diam. Bila dia bergerak, dia takkan diam. Bila dia diam, dia takkan bergerak. Tapi boleh tak dia bergerak dan diam? Dalam satu masa? Tak boleh? Saya bagi contoh kipas lah. Boleh tak? Dalam masa yang sama, dia gerak dan diam. Ataupun dalam masa yang sama, dia gerak pun tidak, diam pun tidak. Ada orang dengar belajar tu, dia pening lah. Ada orang kata macam ni pula. Dia pening tu lah, dia kata apa? Apalah tak ada faedah belajar. Ada pula tak ada faedah. Yang ni nak mengukur kebayaan kau berfikir. Saya bagi contoh, hukum akal mudah, mustahil harus kan. Senang ya, 2 campur 2 apa? Mesti 4. Mustahil 3. Mustahil 5. Boleh? 2 campur B. Apa keputusan dia? 2B. Boleh jadi tak? 2B itu ialah 5. Boleh jadi tak? 2B itu ialah 6. Tuan-tuan jawab. Mana? Lulus tak matematik itu? Boleh tak? 2 campur B itu 5. Memang 2 campur B, 2B. Pandai. Bagus. Pandai matematik. Tapi boleh tak 2 campur B itu 5 hasil dia? Dengan angka. Tak ada pemalar. Tak ada terbentuk dalam ABC lah kan. 2 campur B ialah 5. Boleh tak jadi? 2 campur 3 ialah 6. Boleh tak? Kenapa pula boleh pula? Tengoklah B tu apa? B tu apa? Dia algebra. Dia B bukan angka. Dia huruf kan? Huruf tak? Huruf. Dia huruf. Bila B tu dia mewakili apa? Kalau dia mewakili angka 2, jadi 2 campur 2, 4. Kalau dia adalah 3, 2 campur 2, 2 campur 3, 5. Boleh? Boleh faham saya apa? Tu yang saya tanya, lulus tak lulus matematik itu? Kalau saya kata 2 campur B ialah 5, berapakah B? Bagilah persamaan, menyelesaikan persamaan kan. 2 campur B ialah 5, oleh itu B ialah 5 tolak 3. 5 tolak 2. Takkan tak lulus matematik tu?
Itu ukur apa? Ukur akal lah tu. Ukur akal. Dari segi boleh, tak boleh, keberangkalian, pemfaktoran. Contoh kan. 10 misalnya. Macam mana nak dapat 10? 10 ialah 7 campur 3. Boleh? 8 campur 2. 6 campur 4. 5 campur 5. 2 kali 5. Boleh berlaku jadi 10 tak? 20. Dapat 10. 20 bagi 2. 10 tolak kosong. Boleh berlaku. Munasabah tu. Kebayaan kita berfikir tak? Jadi kau buat apalah belajar ni? Itulah kau tak lulus matematik dulu. Sikitlah saya punya bahasa, saya kat seorang saya hentam matematik lah tuan-tuan. Pasal macam mana pun atas kita nak belajar ni, nak memahamkan apa kebolehan berfikir. Jadi balik pada kipas tadi. Contoh. Asal nak sebut makhluk. Jadi contoh kipas. Boleh tak dia diam dan gerak dalam satu masa? Satu masa serentak, dia gerak dan diam. Boleh tak? Mustahil. Kalau dia gerak, dia tekan diam. Kalau diam, dua benda yang opposite ni dia tak akan bercampur dalam satu masa. Opposite yang berlawanan. Boleh tak dalam masa yang sama? Saya ada di atas, saya ada di bawah. Boleh tak masa yang sama? Saya hidup dan saya mati. Hidup dan saya mati. Asal atas bicara dua yang berlawanan, dia tak akan bertemu. Dia tak akan bertemu. Tu pun panjang tu. Kalau saya syarah tu je lah lagi. Supaya kita punya cara berfikir itu betul lah. Saya nak sebut tak harus tu. Pasal kita sebut bilah tu kan. Pasal memang antara keupayaan kita belajar hukum ni, supaya kita boleh mengenal dan akal kita boleh menilai. Mana yang nak mana hukum harus, yang mana yang mustahil, tak mana tak mustahil. Balik atas kita bicara, contoh mudah dengan apa dia bagi ni, yang dia kata bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Ni sekarang kalau contoh kipas ni gerak ke diam? Diam. Okey. Jadi dengan tentu tu harus. Jadi boleh tak dia gerak? Boleh. Harus. Gua harus lagi. Kebolehan ni boleh gerak, boleh diam. Tapi boleh tak dua-dua? Mustahil. Tak ada dua-dua, gerak pun tidak, diam pun tidak. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Apa benda? Dia bergerak-gerak, bukan bergerak. Saja saya main bahasa sikit. Bergerak-gerak, gerak lah tu Tak mungkin akan ada dua-dua, takkan ternafi dua-dua. Tapi salah satu dengan tak tentu. Sama ada gerak, sama ada diam. Wajib. Tapi kebolehannya sama ada dia nak gerak ataupun dia berhenti. Dia diam. Harus. Tu dia kata, gerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Dengan tentu. Itu harus. Sambung. Adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu. Dia sama ada salah satu. Gerak atau diam. Betul? Wajib. Mesti salah satu. Dengan tak tentu. Gerak boleh. Diam boleh. Satu dengan tentu. Harus. Yang tu pun kadang ada orang fikir melengah ni. Apa faham tu kan? Sebetulnya ilmu berfikir, bukan semua orang mampu berfikir dengan betul tuan. Ingat elok. Satu, ada orang saya sebut adik, akademik ni kadang cerdik, tapi bodoh pasal dia kafir. Orang kafir confirm bodoh. Pasal apa? Pasal dia hukum tak ada akal. Pasal dia tak boleh mengenal siapa Tuhan sebenar. Nak panggil Tuhan tu siapa dia. Satu orang beriman adalah orang berakal. Orang beriman mana? Orang yang betul-betul iman dengan Allah Ta'ala, betul perjalanan iman dia ke Allah Ta'ala, yakin dia ke Allah Ta'ala, bergantung hati dia ke Allah Ta'ala, tawajuh dia pandang Allah Ta'ala, dan dia kenal Allah Ta'ala. Apa dia buat, dia akan feeling dia, hati dia, tersentuh hati dia ke Allah Ta'ala. Yang ni orang berakal. Kalau ada orang yang dia walaupun dia Islam, tapi dia tak belajar bab iman untuk mengenal Allah Ta'ala, yang boleh mensabitkan dengan akal dia dengan waras dan pasti, kepada siapa sepatutnya dia kena iktikad dan berpegang hati, yang ni istilahnya orang tak ada akal. Orang tak cerdik. Bahkan,
Tak ada akal. Bahkan tak istilah boleh jadi kufur tu. Boleh jadi syirik tu. Pasal apa tu? Pasal tak mengenal kaedah berfikir dengan waras. Contoh yang masa mudah, yang saya pun sering bagi contoh kat tuan-tuan. Kita lapar makan tak? Makan tak? Bila makan nanti akan ada hasil sesuatu lah kat kita tak? Bila makan, kalau kita lapar, makan, hilang lapar tu. Jadi kita selalu dengan apa yang kita tengok, dan proses berulang-ulang, lapar, makan, kenyang. Makan, kenyang. Makan, kenyang. Makan, kenyang. Nanti kita akan terfaham apa? Kita akan faham apa? Bila makan, hilang lapar. Jadi siapa yang menghilangkan lapar? Makanan. Makanan. Bukan Allah. Makanan. Tuku apa? Tuku apa? Yang pergi ke makanan tu. Lapar, makan, hilang. Tuku adat. Tapi ada tak ketika kita makan, kita lapar, tak makan pun. Itu hilang lapar tu. Ada tak? Apa faham? Maksudnya ada juga lapar, tak makan pun. Hilang ke lapar? Ada ketika, dah makan, lapar lagi. Makan, lapar lagi. Buruk lantak nama ayat tu. Apa maksudnya? Makan banyak pun masih lapar. Maksudnya ada juga ketikanya, walaupun makan banyak, tak kenyang-kenyang. Boleh? Faham? Apa keputusan nak buat? Bukan menghilangkan kenyang, menghilangkan lapar ni makanan. Bukan. Tapi mesti ada yang menghilangkan lapar itu. Dan bukan makanan. Keputusan tu ukur akal. Kata makan banyak, kenyang. Tu ukur adat. Tuan-tuan, itu pun kita tak boleh nak selesaikan kena. Tu yang kita biasanya bila makan, kita jatuh hati kat siapa? Kat makanan ke kat orang Ta'ala? Kalau jatuh hati kat makanan, teriktikad kat makanan, tu tuan-tuan tak ada akal namanya. Bila tak ada akal, boleh jatuh syirik. Tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan ada iktikad, makanan ni lah mengenyangkan aku. Memang syirik, confirm. Orang beriman ni orang macam mana? Dia tak terpengaruh dengan ukur adat. Tentu kita belajar dalam bab akidah, kita kena diajar untuk mengenal ukur akal. Supaya kita menghukum menggunakan kaedah akliyah. Tu yang ulama kita ajar apa? Makanan tak mengenyangkan. Dia ukur adat. Dia proses dah berulang macam tu. Waktu kita makan, bismillah, Allah bagi rezeki. Walaupun tengok mak kita pergi makan, orang ni jamu, orang ni macam ni. Itu jamu. Proses laluan melalui mereka. Bukan dia bagi rezeki. Pemberi rezeki Allah. Sumber untuk memberikan sesuatu daripada makhluk ni tiada lain. La ilaha illallah. Tu akidah kita. Tu ukur apa mana? Tu ukur akal. Very clear. Ukur akal kan? Ukur akal very clear. Mesti clarify kan. Kaedah kita belajar dalam bab ketuhanan ni. Semuanya mesti bersumber kan. Satu sumber je kat kita. Dalam bab-bab datang, boleh, ada, hidup. Ada akal, ada ilmu, ada kederat, boleh melihat, boleh mendengar. Boleh ada pemilikan sesuatu kat kita ni. Mesti awal-awal betul kan prinsip kita siapa dia? Allah kan? Tak ada sumber lain. Takkan ada sumber yang primer, yang sekunder. Takkan ada. The one and only sumber untuk memberikan sesuatu pada makhluk ni. Semua makhluk ni hanya datang daripada satu sumber saja, Allah. Semua makhluk ni datang hanya daripada satu sumber saja, Allah. Tu. Mesti jelas sangat tu. Betul kalau kita tengok ada perantara, itu perantaraan ni Allah juga yang buat perantara tu. Kalau kita sejuk tengok ni, macam apa? Aircon. Jadi atas jalan sahabat, tutuplah satu aircon. Pandai, bijak. Agak panas lagi, buka balik aircon satu lagi kan. Agak sejuk, semua tutup. Contoh. Yang bagi sejuk siapa sebenarnya? Tak selesai. Maksudnya bodoh. Mobil tu. Yang tu yang dia akan terkesan ke makhluk. Yang inilah gangguan dalam bab hubungan dengan Tuhan. Dengan Allah Ta'ala. Saya nak syarah tu panjang. Cuma saya nak suruh ajar dengan ukur akal aja. Satu, rasanya akal kita memang bersih menerima. Memang sumber makhluk ni dia takkan ada sumber lain. Untuk ada makhluk, mesti bersumber satu je sumber tu. The one and only. Siapa? Allah. Cuma adakah kita memang boleh setiap apa yang berlaku kat kita? Dengan kita pandang, kita melihat, kita bergerak, kita melihat, kita akan hanya memandang ni daripada Allah. Alhamdulillah, Allah. Dar wala nafi' illallah. Nak faham apa? Beri mudarat, beri munafaat, semua datang pada Allah Ta'ala. Tak ada lain. Macam mana kita beriman dengan qada dan qadar. Untung baik, untung rugi. Untung baik, untung jahat. Itu bahasa orang tua. Baik buruk ni datang pada siapa?
Allah. Ada disiplin belajar dia tu. Macam mana pun, nak ajar prinsip asal-asal, awal-awal. Apa dia? Semua ni, tak ada perkara yang berlaku kat kita. Baik ataupun buruk. Melainkan datang daripada Allah belaka. Cuma nak menyelesaikan dia macam mana, itu mengaji suku. Tapi prinsipnya dah diajar kat kita, semuanya datang daripada Allah. Taklah baik ni datang daripada Allah, jahat datang daripada syaitan. Tidak. Tidak. Baik buruk ketentuan siapa? Allah. Macam mana pun orang Ta'ala buat sabab. Kena belajar hukum sabab. Ada hukum sabab musabab. Nah, atas kita peraturan kat dunia ni, ada undang-undang sabab musabab. Cari sabab manfaat, tinggalkan sabab mudarat. Cari sabab hidayat, tinggalkan sabab sesat. Mesti. Pasal apa? Itu proses. Dia ada pelajaran nak belajar tu. Macam mana pun saya nak sebut apa? Ulama kita dah ajar lah satu-satu prinsip tuan-tuan. Khasnya atas bab ketuhanan ni supaya jelas kita punya kefahaman ke Allah, akal kita apa pun jelas nanti balik ke Allah Ta'ala. Macam mana pun, kalau kita dah belajar tauhid sekali pun tuan-tuan, jelas apa pun nak balik ke Allah Ta'ala. Tapi bukan senang nak balik ke Allah Ta'ala. Pasal proses hukum adat ni dia mengganggu kita. Buat misal, tuan-tuan kalau misalnya suntuk, duit tak ada, contoh. Kerana keperluan, perlu RM1,000, contoh. Tuan-tuan selalu terfikir siapa? Terfikir siapa? Itu saya sebut RM1,000. Kotlah ada jiran tetangga, saudara mara dah. Kalau tuan-tuan perlu RM50,000, agak-agak siapa tuan-tuan nak minta? Tuan-tuan mesti minta pada orang yang memiliki pemilikan dan pemendaraan yang besar. Dia minta ayah dah. Ayah kita ni orang yang getah. Ada pemendaraan besar. Dia bukan nak minta kat kita. Agak boleh minta RM50,000. Tuan-tuan nak minta siapa? Alung, Angah, Acik. Ni dia cekik aku, mampus. Macam mana? Nak minta siapa? Selalu siapa? Yang paling dekat lah ni. Sumber mempunyai khazanah yang besar. Yang memiliki pemilikan yang agak stabil untuk memberikan ke kita. Dengan itu kita akan bergantung pada dia. Jawab. Bank, pandai. Bank rakyat, agro bank. Bank. Soal, ada tak teringat ke orang Ta'ala? Nampak tuan-tuan? Kalah kita tuan-tuan bab ketuhanan. Bank pula, ada riba tak ada riba? Tak ada kot, semua Islamik. Ada tak riba? Tak ada kot, semua Islamik. Saja saya nak berulang 2-3 kali tu. Bank ada riba tak? Tak ada kot, semua Islamik. Tak ikuti kan? Kena kencing lah. Islamik. Apa yang Islamik? Yang tu kalau saya syarah pun banyak dia kan. Saya nak buat misal sekali lalu. Mana Islamik dia? Tak ada Islamik. Kan? Bohong je. Kalau dia yakin dengan Islamik, dia akan tinggallah sistem konvensional dia. Dia akan buat semua dengan cara Islamik. Dan bank ni sebenarnya dah dia kaya. Bank ni mesti kaya. Pendaraan banyak betul tak? Sepatutnya orang hutang, macam mana? Orang tak boleh bayar, macam mana? Tak payah bayar lah. Kira halal lah tu. Dan kau tak boleh bayar nak buat macam mana? Aku tuntut kau pun buat susah. Aku dengan aku pun susah, kau pun susah kira esok. Udahlah tu, tak payah bayar lah tu. Yang penting kau dah boleh selesaikan segala urusan kau, hajat kau tu dah tertunai. Patutnya bank macam ni. Ada bank macam tu tak? Ada tak bank macam ni? Tak ada. Bank sepatutnya atas dasar Islam macam ni. Dia orang kaya yang akan menyenangkan orang susah. Itu bank Islam. Itu Islamic bank. Itu Islamic banking. Bukan Islamic banking macam ni. Saja saya nak sebut juga. Pasal saya duk ada sebut kata riba. Orang nak ambil loan. Dia orang tak faham loan ni yang mana haram tak haram. Dia orang tak faham kan. Pada dia ada Islamic ya. Halal. Padahal tipu ya. Dia kata Islamic. Saya kata it's not Islamic. It's only a gimmick. Tuan-tuan tak menghalusi ilmu-ilmu muamalat. Kena kencing sekali lagi. Dah lah tauhid kena kencing. Muamalat pun kena kencing. Iya tuan-tuan. Dengar elok-elok saya sebut. Nak sebut tak? Kat sini saya tak sebut lagi. Ada tempat lain saya sebut. Tuan-tuan faham tak faham lah. Contoh. Misalnya tuan-tuan nak buat personal loan. RM100,000. Macam mana nak bagi Islamic? Macam mana? Siapa ada pengalaman ada? Tak RM100,000 pun angka-angka semua itu. Ada tak? Angkat tangan sikit. Tak ada? Ada tak? Dia buat macam mana? Bagi kita dengar. Okey. Dia jual tanah kat kita, kita beli. Lepas tu?
Motor dia beli balik. Tanah tu tak ada pun nak. Kan betul tak? Dia beli dulu ke kita beli dulu? Kita beli dulu. Motor dia beli pula. Betul. Lebih kurang tu lah. Yang tu lah dipanggil Islamik. Kalau saya nak sebut dengan, contoh misalnya, katalah kita nak buat projek apa, 100,000 kita pinjam, selalunya dia akan bagi sebut lah, nak buat apa ni? Saya nak buat projek. Saya nak buka bengkel kereta. Okey, bengkel kereta berapa? Saya nak perlu 200,000. Contoh lah, saya ambil 200,000. Kalau 200,000 hutang, lepas tu bayar 300,000 dalam tempoh macam ni, persen tu satu hal lah kan. Tapi 200,000 bayar 300,000, riba lah. Tambah pula, ni riba. 200,000 bayar 300,000, 100,000 riba. Agak-agak ada lah orang Islam. Nak ambil pinjaman tu. Bahasa pun dia tipu dah, bukan pinjam, hutang tu. Dia tukar dah bahasa, pinjam. Memang lembut je sikit tak? Tu pun dah kena kecil dah, nampak? Bukan pinjam lah weh, hutang. Bahasa pun dah tak betul lah. Dia bagi pinjam tu siapa? Nak bagi lembut. Pinjam. Nampak? Kalau hutang macam mana? Aku tak mau hutang, tak save hutang. Aku kan hutang, aku pinjam. Pinjam. Pinjam kalau ni gelah. Mu pinjam, mesti pulang gelah yang sama. Tu baru pinjam. Hutang 100,000, mu tengok belek 100,000, tak biasa duk tengok. 200,000, tengok belek-belek tu, belek-belek, esok pulang gelik lah. Itulah pinjam. Boleh? Padahal bukan macam tu. Hutang ke pinjam? Pasal apa hutang? Pakai habis, bayar duit lain. Itu bukan pinjam, tu hutang. Okey, syukur. Okey, saya nak cerita mana yang dia orang panggil Islamik ni. Islamik macam ni. 200,000 dah apa? Saya nak buat bengkel. Apa saya nak buat kedai tayar. Okey, contoh misalnya. 200,000. Baik macam ni lah. Buat satu kertas kerja. Tak apa, tapi jangan tak buat bagi pihak tu. Awak, kata kami ni nak buat bengkel. Nilai RM200,000. Depan. Okey. Sekarang, yang ni awak punya projek kan RM200,000 kan? Macam ni lah. Awak jual projek awak tu kat saya. Saya nak beli projek RM200,000. Macam tanah tadi lah kan? Tanah ni. Macam mana? Jual tanah tu. Tanah tak ada pun. Saya nak beli tanah tadi. Nak beli tanah. Tak apalah. Macam ni. Tanah ni berapa ekar? Berapa harga dia? RM200,000. Contoh kan? Okey. Macam ni lah. Saya beli dulu tanah tu. Saya beli tanah tu. Saya beli dulu projek tu. RM200,000. Okey. Ni kertas ni. Saya beli projek. Apa projek? Projek lah. On paper. Proposal aja. Baru cadangan beli. Cadangan buat kilang. Okey. Lepas tu, kita dah beli. Jadi dia kena bagi RM200,000. Dia kena bagi RM200,000 tak? Tu dia akan bagi lulus personal loan yang kita RM200,000 tu. Lepas tu, dia tak berhenti dekat tu. Lagi, buat macam mana? Ni sekarang, siapa punya ni? Siapa punya projek ni? Saya punya projek pula. Saya dah beli pada kamu kan? Buat apa sekarang projek ni? Saya nak jual kat kamu pula. Tapi saya jual dengan harga RM300,000 lah. Okey, setuju? Okey, saya jual projek kedai tayar tadi ni dengan harga RM300,000. Saya jual awak dengan RM300,000. Okey, nanti awak kena bayar saya RM300,000. Kita dah itulah Islamik. Islamik. Tuan dengar saya apa? Islamik. Pasal apa saya buat gitu? Dia beli apa? Dia jual apa? Ni. Getah. Spekulasi je. Jual alam maya. Macam tu Islamik. Tu saya kata belum otak pun. Kita bila mengaji kitab-kitab lama ni, kita kata, ni lah gurur. Dia kata guru apa? Islamik. Tuan-tuan, saya biasa sembang dengan Cina. Cina apa pening? Saya pun tak tahu. Ini Islamik. Wah tak tahu. Tapi dia orang kata Islamik lah. Cina apa pening? Cermat Cina cerdik kan? Cina bodoh lah. Dia lagi untung besar tu. Kata dia buat Islamik tak Islamik. Janji aku untung besar. Memang lagi untung besar. Tengok misal. Kalau biasa punya personal loan, RM200,000, dia kuat-kuat boleh ambil 27, 28. Tapi bila Islamik, terus jadi RM300,000. Dia bayar tau. Macam mana? Lagi seronok dia. Wah, ini lah banyak untung lah. Saja saya nak sebut, saya nak cerita apa?
kena tipu, kena kencing tu satu hal. Semua saya nak sebut asal apa ni, macam mana boleh masuk Islamik apa ni. Hukum akal, hukum syarak. Saya nak kata, bila tak faham ni dalam perjalanan agama, fiqh tauhid pun kena tipu, fiqh kena tipu. Tak silap asal nak sebut tu. Asal saya nak tanya tadi pun, kalau kita duit tak ada, kita bergantung kat siapa? Saya tanya kat tu tadi. Kita tak ada duit, sepatutnya kat siapa? Tentulah kita meminta pada pemilik khazanah saja. Pemilik khazanah besar sekali siapa? Pandai. Alhamdulillah. Itu hukum akal. Ada akal. Itu perlu isi borang nak kawan Ta'ala. Tak perlu isi borang. Hati dan perasaan kau je. Kau minta betul-betul kawan Ta'ala. Tak payah cerita dengan makhluk. Allah Ta'ala bagi tak? Selama ni pun dia bagi kita macam-macam tak? Bagi tak? Nyawa ni bagi tak? Tuan-tuan dia minta tak? Minta, ya Allah bagilah nyawa kat aku. Dia bagi tak kita melihat? Ada tak selama ni minta penglihatan? Ada tak? Siapa yang bagi penglihatan? Dia tak? Tak payah minta tuan-tuan. Dia bagi kita penglihatan. Hujan ada kita minta. Dia bagi tak hujan? Tak payah minta tuan-tuan. Tuan-tuan lebih hujan sampai banjir. Dia bagi tak kaki? Kita tak payah minta kaki, tak payah minta tangan, tak payah minta jantung, tak payah minta hati, tak payah minta apa. Semua dia bagi. Kalau yang kita tak minta pun dia bagi. Kalau kita minta betul-betul kat dia dengan kita faham siapa dia. Ada hati kita dengan dia. Dan memang kita yakin dialah memang boleh bagi. Dan memang dia pun yang boleh bagi. Tu kuat kira tu. Memang dia je pun yang boleh bagi. Makhluk boleh bagi apa? Makhluk ni laluan aja. Kalau kita faham betul-betul ini, kita tak risau minta kat bank. Tak bayar. Tak ada minta kat bank. Susah, biarlah susah. Engkau je nampak susah, padahal aku senang. Tu nak syarah tu panjang. Tapi saya nak cerita apa? Kalau kita punya akal betul-betul waras, faham bab ketuhanan, kita tak akan minta kat makhluk sikit pun. Kalau minta kat makhluk pun, minta atas yang ni proses sabab yang dibenarkan kat kita untuk kita minta. Dan pula di atas peraturan muamalah kita tepat tak tepat dengan kaedah syarak, menepati kehendak dalam ajaran Islam atau kaedah fiqh yang ulama kita ajar, menepati kaedah dia ataupun tidak. Tu saya bagi contoh proposal tadi tu. Bawa atas kertas aja, jual kertas. Jual cadangan dia. Dah jual dan beli. Nampak macam Islamik tak mana? Saya beli projek sebenarnya. Beli projek 2-3 ribu. Jadi 300 ribu apa? Saya bayar projek yang saya punya. Dia beli saya 200 ribu. Untuk saya beli balik daripada dia 300 ribu. Jadi projek ni kira saya beli pada bank lah. Jadi 200 ribu tu dia bagi. Pasal apa? Pasal dia beli projek saya. Dan saya kena bayar balik 300 ribu pasal saya beli balik projek tu. Dengar saya sebut. Untuk ada akal tak ada akal saya tak tahu. Ada orang dia tak boleh menilai tu tuan. Saya macam suluh dengan lampu dekat stadium tu. Suluh. Saya boleh cerita biji tak tahu. Mana yang nama haram halal tu. Ada orang tak faham. Dia tak faham. Peninglah. Peninglah ustaz ni cerita. Susahlah. Susah apa kau tak dengar elok lu. Kau tak faham betul-betul. Kalau faham betul-betul senang sangat nak faham benda tu. Dan bila faham macam mana? Kita tahulah apa yang hak dan batil. Bila terlibat dengan batil buat apa? Taubat. Jangan duk terlibat diri dengan benda-benda yang haram macam tu. Wajib keluar. Pasal haram mesti diiktiraf sebagai haram. Yang haram tu kita kata halal, kau tukar hukum halal, haram jadi halal, haram jadi halal, halal jadi haram. Tu balik hukum. Benda tu pula di ijma' ulama. Riba ijma' ulama haram. Engkau kata halal, kafir. Saya bukan nak tuduh orang kafir pasal ni prinsip. Menghalalkan yang haram kafir. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Riba termasuk dosa besar. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Orang Ta'ala istiak perang kepada siapa yang teruskan amalan riba ni. Wazaru ma baqiya minar riba. Kamu kena tinggal saki-baki riba ni. In kuntum mu'minin. Kalau kau ada iman betul-betul, tinggal riba ni. Bukan suruh buat riba. Saya nak sebut apa? Jelas tuan-tuan dan jalan syarak. Satu. Jadi asal saya nak sebut tu, asal nak bagi faham ke orang Ta'ala tu yang sepatutnya kita bila faham orang Ta'ala dengan hukum akal, kita akan tak akan rujuk punya ke makhluk. Makhluk walaupun kita dapat sesuatu nikmat daripada makhluk, hati kita akan pergi ke Allah Ta'ala. Siapa?
Kenal kita dengan akal yang sangat waras. Cerah, terang, lagi bersuluh. Allah yang beri. Makhluk ni sebagai perantara. Dia nak bagi dapat kita. Contoh macam postman bagi surat. Contoh. Kita tahu surat ni datang pada mak kita macam mana. Pegang surat tu, postman ni macam tak layan lah. Siapa? Dia tolong bagi je. Yang kita pandang siapa? Mak kita. Itu kalau mak, kalau buah hati kita bagi macam mana? Dia pun beritahu dah, nanti akan ada post barang macam ni. Pegang-pegang tu macam mana? Postman ni kita bagi habuan postman. Terima kasih. Sama. Itu jawapan postman. Makhluk, itu jawapan makhluk. Bukan, postman, hati sat. Minum kopi dulu lah. Ni ambil RM5 habuan postman. Ada? Ada tak kat postman buat itu? Tak ada, jatuh hati. Postman, kau lah pujaan hatiku. Kau lah yang telah memberikan barang ni padaku. Siapa buat macam tu? Bodoh. Mu tak faham postman ke Jawa. Tuan-tuan, semua makhluk yang ada keliling kita ni semua postman. Semua postman. Saya sebut postman tu senang kan? Saya nak syarah-syarah banyak. Semua postman. Makan minum duit, apa kerajaan, apa, semua postman. Matahari, bulan, semua postman. Siapa yang mengepostnya siapa? Kalau nak guna bahasa tu lah. Siapa yang hakiki beri kita tu siapa? Allah. Macam mana boleh suluh ni? Kau akal lah tu. Tak masuk akal makhluk boleh bagi tolong pada makhluk. Tak ada. Allah Ta'ala yang bagi lalu kod makhluk lain dengan makhluk tu nampak bantuan tu lalu kat kita. Nampak dia. Sebenarnya bukan dia. Must be somebody else there. Mesti. Mustahil dia sendiri. Mesti ada yang hakiki yang hantar tu. Siapa? Satu je sumber ni yang jadikan semua makhluk. Allah. Betul tauhid. Jadi yang tu balik kalau ikut tu hukum 4 wajib tu. Jadi atas kita bicara hukum arus ni asal tadi kipas, bergerak, diam, asal kita sebut macam tu supaya kita boleh mengenal mana yang harus tak harus tu. Tengok misal Allah bila dia satu sumber saja. Bumi siapa buat? Langit siapa buat? Arasy siapa buat? Adakah Allah berhajat kat bumi? Berhajat tak kat langit? Berhajat tak kat kita? Berhajat tak kat arasy? Bukan dia duduk di arasy ya? Yang ni yang jadi wahabi ni. Dia kata Allah bukan duduk di arasy. Allah berada di arasy. Okey, satu hal. Arasy tu macam mana? Ada yang dulu dia kata duduk di langit, untuk duduk di arasy, untuk dia bukan arasy, duduk arasy, atas pada arasy. Atas pada arasy lagi. Benda ni, aku cakap apa ni? Allah duduk di atas arasy. Betul ke pahaman tu? Allah berada di atas arasy, tu tak betul dah. Memang tak betul ya. Cuba nilai tau. Pasal apa tak betul? Arah makhluk. Kita dah diajar akidah, alhamdulillah, wujud. Ada orang kata apa? Mau beriman tak ayat Quran? Ayat makhluk atau hal? Satu hal. Dia ajar ni. Mau beriman tak? Beriman tak dengan Quran? Quran ni kalamullah tak? Kalau Allah yang kata dia duduk darah, mana kata apa? Melengung kita. Duk fikir-fikir macam kita tu buat apa? Allah yang kata dia duduk darah. Diam sudahlah, pakai lah. Nanti. Yang tu yang duduk kelahi tu. Tapi yang duduk kelahi tu tak ada nak kelahi. Baru mukadimah tu suruh gulung. Nak kelahi apa? Maksudnya macam ni. Mu kata Allah duduk atas arah tu. Duduk tu atau ada atas arah tu. Mu ambil faham mana? Tak ada ayat Quran sebut Allah ada atas arah. Tak ada. Disebut istawa alal ars. Disebut istawa. Kalau atas terjemah lama disebut bersemayam. Bersemayam apa? Wallahualam. Allah bersemayam atas arah. Apa maksud? Wallahualam. Kalau tuan-tuan ambil makna macam tu, bagus dari sudut. Tuan-tuan tak bicara makna, tak bicara ada, tak bicara duduk. Bersemayam apa dia? Kita pun tak faham bersemayam atau apa. Macam mana? Apa makna dia? Wallahualam. Bagus tu. Dari sudut tu bagus. Kalau ikut asalnya, istiwa sabit ke orang salah. Tapi bukan istiwa dengan mana atas.
Bukan dengan mana berada. Istiwa bukan mana duduk. Bukan. Maksud istawa banyak dalam bahasa Arab. Atau bahasa istilahnya, sabit istiwa alal ars. Tapi istiwa apa dia? Wallahu alam. Ini kaedah salah betul. Kaedah salah betul. Apa makna dia? Wallahu alam. Pasal istawa mana apa? Banyak. Tuan dalam Quran mana istawa. Saya bagi contoh mudah. Ada ayat Quran bunyi macam mana? Wastawat alal judi. Tu kisah Nabi Nuh tu. Bila lepas banjir besar, kapal dia macam mana? Orang Ta'ala kata apa? Kapal dia wastawat alal judi istawa. Dia istawa atas bukit judi. Apa makna istawa? Duduk atas bukit judi? Berada atas bukit judi? Ada ulama kita urai istawat alal judi, maksudnya berlabuh di bukit judi. Ada makna istaqarra bukit judi. Jadi ada makna istawa, ada makna tu. Kan dengar imam sebut sawu sufufakum. Sawu sufufakum macam mana kan? Bukan sauf. Itu pun ada kata imam tak kerti bahasa Arab. Sauf. Bukan sauf. Sawu sufufakum. Sawu tu fi'il amar daripada sawwa yusawi taswiyatan fawa musawwin wa dzaka musawwan sawi. Maksudnya sama. Jadi sawu mana apa? Sama-sama kan. Sama-sama kan soft. Masuk sama apa? Balance yang soft. Jadi istawa maknanya balance. Allah Ta'ala balance atas aras. Macam mana nak pakai? Entah banyak tuan kalau saya nak sebut satu-satu. Cuma nak kata, untuk apa makna? Kalau sawu takkan mana? Duduklah soft-soft kamu. Duduk ke? Istawu sufakum, duduklah soft-soft kamu. Suruh duduk ke? Tak. Mesti ada makna yang munasabah. Kalau ke buat soft, istawu ada makna yang munasabah. Summa stawa alal ars, mesti ada istawa yang munasabah makna dia. Bukan makna ada, bukan makna duduk. Bukan. Pasal makna tu tak munasabah dinisbah ke Allah Ta'ala. Itu saya nak sebut apa? Nak bicara haruh, tak haruh ni. Haruh ke berada, subhanallah. Berada tu. Berada dengan mana istiqrar. Dengan mana menetap di situ. Subhanallah. Tak sepatutnya nisbah berada ke Allah Ta'ala. Matahari istiwa atas Kaabah. Berlaku istiwa. Istiwa antaranya duduk tengah-tengah. Khatul istiwa biasanya. Tak biasa dengar? Kita biasa dengar kata istiwa. Bahasa Arab tu Khatul istiwa asalnya. Apa makna khatul istiwa? Garisan yang membahagikan bumi pada dua hemisfer. Hemisfer utara, hemisfer selatan. Dua hemisfer. Khatul istiwa. Daripada mana istawa lah. Jadi istawa mana apa? Membahagi dua. Okey, sekali lalu saya nak sebut apa? Jadi mesti ada makna. Tapi kalau buat ketuhanan takkan makna ada. Pasal Allah dengan arasy siapa ada dulu? Kalau kata Allah dan arasy sama-sama ada, sama-sama qadim, macam mana? Maksudnya Tuhan ada dua. Arasy satu, Allah Ta'ala satu. Kufur. Pasal etika ada dua Tuhan. Ada dua yang qadim. Tu arasy dengan Allah. Arasy ni apa kedudukan? Khalik ke makhluk? Bila makhluk, siapa fakir ke Allah Ta'ala? Allah fakir ke arasy ke? Ke arasy yang fakir ke Allah Ta'ala? Allah yang fakir ke arasy yang fakir ke Allah Ta'ala? Arasy yang fakir ke Allah Ta'ala? Arasy yang berhajat pada Allah Ta'ala? Bukan Allah berhajat ke arasy. Oh, macam-macam. Ada orang hak tu pun kita syarah, dia tak faham tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya saja nak sebut tu pasal apa? Yang itulah tempat nanti nak guna akal. Pasal ada orang kata, Allah dia nak marah, dia nak duduk situ. Kan tak nak duduk situ, kan ikut dia lah. Betul ke cara orang fikir tu? Ikut dia kan? Dia nak buat makhluk, tak buat makhluk, itu memang ikut dia. Tapi nak duduk di arah, tak duduk di arah, ikut dia, tak betul. Itu cara berfikir tak betul. Kalau gitu boleh tak macam ni? Allah Ta'ala ni nak ada isteri ke tak ada isteri, ikut dia lah. Boleh tak? Kalau itu dia nak ada anak ke tak ada anak ke, ikut dia lah.
Ni tahu. Ni kaedah berfikir apa? Otakmu pun kepala lutut mana? Ayat ni memang kena sebut itu kan pasal apa? Dia tak ada cara berfikir yang waras. Dr. Wahabi ni bukan ada akal. Memang tak ada akal kan? Saya sebut ni bukan saya sebut. Pasal kalau ada akal ni takkan jadi akidah pelak itu. Keluar pelak, tak ada akal. Takkan jadi hidup yang kan? Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada biji mata, Allah ada tangan kanan, Allah ada tangan kiri, orang Ta'ala ada betih. Apa ni? Mu ajar apa ni? Kata dia Allah yang kata. Mu tak faham molek. Nak kata apa? Tak faham molek. Allah yang kata. Bukan Allah juga yang kata. Laisa kamisli syai' fala tadribu lillahi al-amsal. Memang hadis panjang kan? Ada tempat ni kita cerita tu nanti. Cuma saya nak sebut kata. Atas bicara harus tak harus tu. Dia harus. Dia ada tempat. Akal boleh terima. Dia boleh terima ya ataupun tidak. Itu harus. Jadi kalau kata Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada muka, ada mata, ini mustahil. Bukan harus. Kalau katalah misalnya Allah ada mata. Mata ni buat apa? Untuk melihat. Jadi dia nak melihat ada mata. Mustahil. Macam apa? Melihat dengan ada mata, maksudnya melihat dengan pakai alat. Wasamawatu matwiyatu biyamini. Langit bumi esok Allah Ta'ala dia akan gulung dengan tangan kanan dia. Wow. Gulung dengan tangan kanan dia. Nak gulung pakai tangan. Gulung pakai tangan maksudnya gulung pakai alat. Boleh? Allah dia nak buat sesuatu pakai alat kan? Tak diternafi dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Biasa dengar takkan tak baca Yasin kot. Kau duk baca surah Kahfi banyak kan kot. Tak faham sudah saya maksud saya baru. Kun fayakun jadi terus ni kan perlu alat. Bukan perlu berkakah, tak perlu masa, tak perlu sabab. Tapi dia buat sabab. Dia tak perlu pada sabab. Lu mesti faham betul-betul kat orang Ta'ala. Ulama kita syarah siap dah satu-satu. Cuma kat kita ni kalau kita tengok, kebanyakan masyarakat kita tak mengaji akidah satu-satu. Itu masalah. Walaupun kita kata akidah yang sangat mudah. Yang ulama kita dah susun wujud akidah bakar mukhalafah ahli lawadis. Qiyamu ta'ala binasi wadani kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Susun siap dah. Dulu silibus ni ada dalam sekolah kebangsaan ni. Saya mengaji sekolah rendah ada lagi. Kita sekolah rendah lah ni tak ada dah. Ada buah hak kafar. Sekolah menengah lagi tak ada. Dia dah pahaman dia tukar. Masuk KBSR, KBSM tukar langsung. Masa tu menteri dia, menteri pendidikan masa tu Anwar Ibrahim. Nak sebut kat saya pun bukan dah tu tak tahu. Dah lama dah dengar tu, tak peduli. Tadi dapat fresh balik. Tadi dapat fresh, tanya lain pasal apa tadi. Bila ada KBSR, macam mana? Tak ada belajar lah sifat 20. KBCM tak belajar lah sifat 20. Memang tak belajar lah. Dan pada zaman tu lah, buat UIAM. Menteri Islam Antarabangsa. Malaysia masa tu tak ramai lagi orang yang ada iktiraf profesor-profesor, pensyarah-pensyarah universiti. Untuk import daripada mereka. Antara pensyarah tu, nama dia perempuan. Syarah bagi ilmu wahyu. Apa dia? Aminah Wadud. Bisa dengar? Siapa dia tu? Duk imam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kat gereja. Yang jadi imam tu orang perempuan. Dia lah baca ketubah, dia jadi imam sembahyang Jumaat. Orang macam tu dipanggil untuk jadi pensyarah UIM. Nyuci Islam antara bangsa nama dia. Tapi tak tahu lah Islam dia duduk mana. Dah dengar saya sebut ni. Siapa pelopor dia? Siapa buat UIM? Anwar Ibrahim. Dia sebut nama dia ni. Ya tengoklah siapa asal Masjid Islam tu. Dia dulu dikenali sebagai apa? Islam Sa'diyah. Tomakninah. Macam tu kot bahasa dia. Tomakninah. Apa dia selalu sebut tu? Kalau Pak Lah disebut Islah Hadari. Anwar Ibrahim. Insan Kamil. Dulu dia sebut lah tu. Kita nak membentuk syakhsiyah. Supaya mendapat dia punya istilah semua Islamik dulu. Untuk menjadi seorang insan kamil. Wow. Kamil apa? Tauhid tak ada. Entah, saya tak boleh. Saya sebut tu saya barang ni.
Yang tu yang pelajar-pelajar kita main mula umur 80, 86, 85, KBSR, KBSM ni, tak ada lah sifat 20. Habis lah. Ni generasi ni. Saya pergi ngaji pondok apa-apa, tak ada lah, tertinggal lah tu. Kalau kita yang sebelum tu, memang yang main masjid, yang masih still dengan sifat 20 ni mana? Hal lama-lama, baru-baru je dah. Tak ada lah. Satu, mereka lebih mesra Wahabi. Dia anggap benda asing, sifat 20 ni. Tambah pula telah dimomokkan. Ni falsafah Yunani, Greek. Bukan Greek ni tau, bukan Greek ni. Falsafah Yunani. Kata dia. Ni hukum akal semata-mata. Hukum akal semata-mata? Tak. Dia adalah hukum yang sabit dengan akal dan nakal. Sabit dengan Quran hadis, sabit dengan akal. Bahkan kalau tak ada Quran hadis pun akal mensabitkan wujud kidam baqa' sampai 13 tu. Memang tak boleh nafi. Nafi ya kafir walaupun satu. Pasal apa? Terlalu jelasnya. Apa ulama kita dah ambil kesimpulan daripada seluruh Quran hadis. Ni pasti dah siapa nak menafi ada Allah Ta'ala. Dia kata Nabi Muhammad ajar ke sifat 20. Kalau kawan-kawan saya kata apa? Nabi Muhammad apa? Nabi Adam lagi dah ajar sifat 20. Cuma dia tak kata lah. Atas bilang 20 tu. Tapi dia Nabi Adam ajar ada, Allah ada tak? Nabi Adam ajar ke? Nabi Adam tak ajar. Walaupun tuan-tuan tak bisa duduk zaman Nabi Adam. Tapi tuan-tuan jawab molek-molek. Nabi Adam ajar tak? Allah wujud. Nabi Adam ajar tak? Allah ni sedia. Nabi Adam ajar tak? Nabi Adam ajar tak? Allah ni baqa'. Ajar tak? Agak-agak. Agak-agak ke yakin? Yakin. Kalau mu agak-agak, maksudnya macam Nabi Adam ni tak bisa duk ajar lah. Nabi Adam ni tak kenal Allah Ta'ala lah. Nabi Adam ni tak tahu ke apa yang dia nak syarah ke anak dia, anak cucu dia. Siapa Allah Ta'ala ni? Dia duk ajar ilmu sama. La ilaha illallah. Bila la ilaha illallah ada Allah Ta'ala. Allah ni ilah, dia yang buat makhluk, dia kidam lah. Bila dia kidam, dia takkan binasa, dia mesti baqa' lah. Bila dia ilah, dia buat makhluk, makhluk serupa tak dengan dia. Mesti mukhalafah lil hawadis. Bila dia buat makhluk, dia hajat tak ke makhluk. Mesti qiyam min nafsih. Dia tak hajat pada sesuatu. Dia yang buat sesuatu. Tuhan yang macam ni buat apa? Wadah ni asal dia macam tu. Bila dia buat kita ni kuasa tak dia? Mesti kudrat. Ada kehendak tak? Takkan siapa-siapa paksa dia? Iradah. Sampai dah ilmu. Macam-macam ilmu mendalilkan dia ni memang ada ilmu. Sungguh kemat ilmu. Hidup kan mati. Takkan dia buat alat ni mati. Siapa nak nafi tu? Tu buat 13. Yang tu yang Kaedah Abu Hasan Asy'ari 13 tu. Jadi 20 tu siapa? Dah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam tu yang qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Selesai tak 20? Dah selesai belum? Saya bagi 5 minit. Dia orang kata susah ngaji sifat 20. Bukan susah, mu tak usah ngaji. Kalau belajar betul-betul senang sangat. Dah jelas sangat. Baik. Saja ke sana sikit, pasal saya nak bicara hukum akal, mana yang nama harus tak harus, apa yang nama mustahil tu. Apa yang nama mustahil. Satu, tuan-tuan, bila tak jelas apa nama mustahil ni, yang tu yang menyebabkan kelangkabutnya. Kelangkabut apa? Kelangkabut cara nak berakidah, mana yang nama betul dan salah tu. Dia tak ada keupayaan untuk menilai. Pasal keupayaan akal yang terlalu nipis. Apatah lagi telah dimomokkan, ni pakai akal je. Macam seolah-olah belajar akidah ni tak boleh pakai akal langsung. Yang ni pun ada satu serangan yang telah mereka menyerang. Dia kata, sifat 20 ni pakai akal. Pakai akal. Betul kau tak pakai apa? Nak pakai apa? Dia kata pakai Quran dan hadis. Tu saya sebut tadi lah. Wahabi memang itu dia punya modus operandi dia. Sebut Quran hadis. Dia bukan pakai Quran hadis pun. Dia hanya pakai terjemah Al-Quran dan hadis. Dia bukan ambil intipati dan maksud Al-Quran dan hadis. Satu, bila dia pakai Quran hadis, dia jadi bercanggah dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Bercanggah habis. Kita kata sunat, dia kata tak sunat. Kita kata sunat, dia kata bid'ah. Kita kata harus, dia kata bid'ah. Dia jadi pelik tu. Kita kata boleh pergi ziarah kubur, kata dia pergi sembah kubur. Dia pergi ziarah kubur, sembah kubur lain lah. Kita berdoa kat kubur, kata dia pergi minta kat kubur. Memanglah pergi minta kat kubur, dah duduk kat kubur. Pergi minta kat kubur.
Berada kat kubur. Kat tu maksudnya berada di kubur. Minta waktu ada kat kubur. Syarah tu pun panjang tu. Dia memang tak kerti mata kata. Yang tu yang jadi pahaman-pahaman salah siapa? Pasal dia bukan balik pada Quran hadis, dia balik pada terjemahan zahir Quran hadis. Satu canggah habis dengan kita. Nak berzikir pun tak boleh macam apa? Zikir bid'ah. Mau bid'ah habis. Hak sunnah apa dia tak tahu. Sunnah ni main Facebook. Sunnah. Macam apa? Buat dunia tak apa. Facebook. Sikit lah saya marah saya sebut macam tu. Jadi kita belajar bab harus je lah hari ni. Betul ke jam saya ni ke silap tekan? Saya rasa baru 10 minit saja dah. Jadi kita bicara bab harus je lah. Maka insyaAllah sambung kita. Dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri dan keduanya nanti wajib nazari. InsyaAllah. Soalan ada itu? Ada? Saya nak syarah tu semua nak bagi syarah hukum akal. Semua jelas aku akal, aku adat. Tujuan tu. Kadang ngaji kitab khatam pun tak pandai, tak kerti nak menilai juga. Dan tu tujuan saya syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.